Satu lagi rahasia besar yang pastinya paling tidak disukai oleh PAS. PAS ini sembang perpaduan Melayu Islam, tapi berdegil tolak ide kerajaan perpaduan. Sudah hampir 3 tahun kerajaan persekutuan diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi PAS masih berdegil menolak ide kerajaan perpaduan. Presidennya, PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, mengulangi pendiriannya memusuhi kerajaan Madani dalam siri artikel meleret panjangnya menerusi minda Presiden semalam. Dalam masa sama, Abdul Hadi menekankan pula kononnya PAS mengutamakan perpaduan Melayu Islam, walaupun kerajaan perpaduan masih didominasi oleh ahli parlimen Melayu beragama Islam. PAS mementingkan perpaduan Melayu Islam yang kuat bawah satu payung besar tanpa menonjolkan diri, dengan syarat pemimpin utama adalah Melayu Islam daripada sesiapa saja yang mencukupi syarat kepimpinan Islam yang beriman, berilmu dan berakhlak yang dipimpin atau dipilih oleh rakyat dalam PRU. Kata mereka, PAS menolak idea kerajaan perpaduan yang mengambil jenama menipu dengan kuasa kalangan minoriti yang membahayakan Islam serta Melayu Islam dan Bumi Putra bersama dominasi DAP yang menjadi ancaman kepada Islam secara tersurat dan tersirat menurut Abdul Hadi Awang. Untuk rekod, terdapat 74 ahli parlimen dalam kerajaan perpaduan yang beragama Islam, manakala yang tidak beragama Islam adalah kira-kira 44 orang sahaja. Daripada 28 anggota kabinet pula, seramai 19 daripadanya orang Melayu, manakala 9 lagi bukan Melayu atau bukan Islam yang bukan semuanya daripada DAP. Mengulas lanjut, Abdul Hadi yang sudah 23 tahun bergelar Presiden PAS itu menegaskan bahawa partinya tetap memilih demokrasi yang aman bagi menukar kerajaan kerana keamanan dan pendekatan damai adalah keutamaan dalam Islam. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar "Kami benci penipu". Sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi dengan seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua penyakit. Imun badan kita menghapuskan, membersihkan semua penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Saudara-saudara sekalian, pendekatan yang berprinsip dan konsep ini adalah sama dengan Tun Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia, dan negarawan yang dihormati kerana pengalamannya yang panjang dalam arena politik. Kata Hadi merujuk kepada penasihat 4 negeri yang dikuasai PN, iaitu SG4 itu. Tapi itulah kan, kita memang mempersoalkanlah apa sebenarnya pendirian Hadi ini. Dia dalilnya berubah-ubah. Dulu dia bermusuh dengan Tun Mahathir, sekarang dia puji pula dengan Tun Mahathir. Dia kata macam-macam tentang Mahathir. Mahathir pun kata macam-macam tentang PAS dan Hadi. Tapi kini apa jadi? Itulah politik. Dulu dia lawan, sekarang kawan. Begitulah politik. Jumpa lagi. Yang ini memang paling bikin malu. Mana tidak malunya. Adun PAS ini janji lawan saman fitnah DAP sampai mati. Kenapa minta maaf pula? Baru-baru ini seorang ahli Dewan Undangan Negeri PAS telah pun mengaku bersalah
karena memfitnah seorang ahli parlimen daripada DAP, yaitu Serezan Johan. Dalam saman itu, beliau kata sebelumnya, Adun PAS itu janji, dia akan lawan saman fitnah DAP sampai mati. Dalam dakwaannya itu, dia antaranya menuduh Serezan Johan kononnya seorang Islam yang tidak baik. Nah, itulah yang paling bikin marah orang lah kan. Dia juga menuduh macam-macam kepada Serezan Johan. Akhirnya, dia pula minta maaf. Jadi dengan kata lain, dia mengakulah dia memfitnah Serezan Johan. Inilah perbuatan yang betul-betul ramai netizen marah. Pertama, netizen marah pada Adun PAS itu. Yang kedua, netizen juga marah kepada ahli parlimen Serezan Johan. Kata mereka, kenapa Serezan Johan terima permohonan maaf PAS ini? Inilah yang menyebabkan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri maupun ahli parlimen maupun ahli politik PAS akan terus-menerus memfitnah. Sebab dia tahu, sebar fitnah dulu, minta maaf, semua oke. Itulah yang netizen marah. Mereka kata perbuatan itu telah pun mendidik para ahli politik PAS supaya jangan takut memfitnah. Sebab nanti boleh minta maaf. Nah, yang inilah yang ramai netizen marah juga lah kan. Tapi tak apalah, kita menyokonglah nilai moralnya, yaitu memaafkan itu satu budaya yang baik, mohon maaf pun satu perbuatan yang baik. Tapi kalau sudah dibuat berulang-ulang, itu namanya bodoh. Saudara-saudara sekalian, hairan apabila yang berhormat PAS Sungai Ramal, Safi Ngah, minta maaf dalam saman fitnah ahli parlimen DAP Bangi yang berhormat Serezan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan perkenalkan dulu. Saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Apabila imun badan kita lemah, imun badan kita tidak seimbang dan bodoh, penyakit akan berkembang, dan penyakit juga akan terus bersarang di dalam tubuh badan kita. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Dengan adanya terapi imun ini, imun badan kita jadi kuat, bijaksana, dan seimbang. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau kau sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, ini mungkin jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Saudara, hairan kan? Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Ramal minta maaf dalam saman fitnah terhadap ahli parlimen DAP yang berhormat Serezan. Dulu katanya akan lawan sampai mati. Kini dia dah matikah? Belum mati pun dah minta maaf. Kononnya ini perhitungan melibatkan ideologi PAS dan DAP. Ideologi apa yang menghalalkan PAS untuk fitnah dan tuduh orang lain, bukan seorang Muslim yang jujur dan taat, serta menyokong ideologi komunis. Ini ajaran Islam atau ideologi Khawarij PAS. Perangai mempersoal keimanan lawan politik ini, perangai gulau, takfiri dan Khawarij. Nak tengok perangai-perangai ahli-ahli dan pemimpin PAS, lihatlah perangai YB PAS ini. Kalau benar PAS yakin dengan tuduhan seumpama ini seperti diulang-ulang, inilah masa terbaik untuk buktikan di mahkamah. Kenapa pula minta maaf? Konon berjiwa besar, kerana minta maaf takut duit melayang ke? Jadi apa pula hukum makan gaji adun atau ahli parlimen yang menang dengan kempen fitnah seperti ini? Inilah beza antara berpolitik menunggang agama dan berpolitik mengikut panduan agama. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi,
Anwar Ibrahim bagi tamparan padu maut kepada semua pencuri-pencuri duit rakyat, pencuri duit kerajaan, menteri-menteri, bekas menteri, dan semualah yang mencuri duit kerajaan, yang mencuri duit rakyat. Aku gembiralah apabila Anwar Ibrahim mengatakan perkara ini. Secara pribadilah kan, kita sepatutnya menyokong apa yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim. Kita bukan taksub dengan Anwar Ibrahim. Jauh sekali jadi walanon. Taklah. Tapi kebanyakan kali Anwar Ibrahim memberikan kata-kata yang benar dan perlu kita sokong. Anwar Ibrahim kata, mereka sendiri pernah jadi pemimpin yang kaya, membolot proyek besar, tetapi tetap marah pada orang lain. Saudara, siapa yang dapat menafikan sejak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, siapa yang berani menafikan bahwa SPRM makin hebat? Bukan karena arahan Anwar, tapi karena SPRM sudah bergerak bebas. Tiada lagi yang menggari SPRM. Tiada lagi yang mengikat SPRM. Apabila SPRM sudah bertindak bebas, tidak lagi digari atau terpaksa ikut arahan orang, akhirnya SPRM bertindak bebas, dia pun tangkap, serbu, bongkar siapa saja yang ada laporan. Lihat sajalah sekarang. Kalau dulu kita nampak hanya bilis-bilis kecil yang ditangkap, disiasat. Kes-kes proyek kecil 1.000, 2.000, 10.000, 100.000. Tapi sekarang jangankan proyek 100.000, berpuluh dan beratus bilion pun dibuka oleh SPRM. Bahkan baru sekarang ketika Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, orang-orang kaya, tokoh maha besar kaya di Malaysia, Allahyarham Tun Daim Zainuddin, Tun Mahathir Mohamad, seorang lagi sekarang sedang dalam dakwaan. Ramailah orang-orang kaya sekarang yang sudah mula ketakutan, tak boleh lagi hidup senang kerana dibongkar kekayaan tersembunyi mereka. Benarkah Mahathir punya kekayaan luar biasa? Entahlah. Kita tunggu siasatan SPRM. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua, ini adalah terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi kuat dan seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada penyakit. Apabila itu berlaku, penyakit berakar di dalam tubuh badan kita, berkembang di dalam tubuh badan kita dan bersarang di dalam tubuh badan kita karena imun badan kita tidak lagi bertindak kuat, seimbang dan bijaksana. Tetapi apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana, diajar oleh terapi imun Transfer Factor for Life ini, dididik oleh Transfer Factor ini dan diseimbangkan oleh Transfer Factor ini, imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang. Apabila itu berlaku, imun badan itulah yang akan bertindak menghapuskan dan membersihkan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, dan juga ini adalah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Kalau kau sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, ini mungkin jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Saudara, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat agar tidak memilih pemimpin yang merosakkan negara dan menanam bibit kebencian sesama rakyat. Sebaliknya, memastikan kepimpinan negara diurus dengan amanah dan tata kelola baik. Beliau berkata, rakyat perlu memilih pemimpin yang sentiasa menjaga kepentingan rakyat dan tidak mengamalkan sikap mengaut keuntungan apabila mempunyai kuasa. Kita banyak mendengar tentang pemimpin yang mencuri sana-sini, mencuri sini, mencuri sana. Budaya sebegitu mesti dihentikan. Kita perlu tindakan yang tegas, kata Anwar. Kadang-kadang mereka sendiri pernah jadi pemimpin yang kaya, membolot proyek besar tetapi tetap marah pada orang lain. Tidak boleh begitu. Mesti ada kesungguhan untuk membetulkan keadaan, kata Anwar lagi.
Hadir Anwar juga berkata dalam soal pertahanan dan keselamatan, kerajaan tidak boleh berkompromi dengan ketirisan, keborosan serta rasuah karena ia akan melemahkan negara walaupun perbelanjaan pertahanan mencecah berbilion ringgit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.